Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang sudi datang pada program mingguan Hamasah Syabab pada hari ini, iaitu Outbox. Satu program untuk memprovok minda-minda anda semua supaya keluar daripada kotak. Supaya dengan program ini kita dapat menghasilkan atau menjadikan diri kita sebagai seorang yang lebih inovatif dalam bergerak untuk mengubah dunia ini. Tanpa membuang masa, kali ini kita menjemput seorang personality yang istimewa daripada Mr. The All Shad. Dipersilakan saudara Ahi Farizwan, nama Facebooknya. Terima kasih pengerusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya terima kasih kepada pihak Hamasah Syabab kerana menjemput saya jauh ni daripada Tanjung Karang, dan ada peserta-peserta kat sini, bukan peserta, penonton kat sini kan, dari Shah Alam ada, dari jauh dari KL ada, okey. Dan kita sama-sama insya-Allah kita berkongsi ilmu sedikit hari ini. Macam pengacara majlis tadi cakap, pertama hari ini kita akan provoke, kita akan buat orang berfikir, untuk kita spark supaya mereka fikir, yes, aku boleh buat. Lah, buat macam tu. Okey, itu objektif Outbox pada hari ini. Jadi hari ini pertama saya berdiri di sini bukannya sebagai, saya tak kata saya tak layak, bukannya sebagai seorang pendakwah. Pendakwah itu perlu ada pada semua orang adalah dai. Okey, tapi pada hari ini saya berdiri atas tiket saya sebagai Mr. Doal Shad yang membuat video-video dakwah, dan mereka panggil saya pada hari ini insya-Allah untuk berkongsi sedikit apa yang kita akan bincangkan hari ini, iaitu kalau duit bukan lagi masalah. Okey, jadi hari ini saya nak cerita bukannya kalau kamu ada duit apa kamu boleh buat, tapi hari ini saya nak cerita kalau kita tak ada duit apa yang kita boleh buat, apa yang kita boleh bantu diri kita, apa yang kita boleh tolong orang lain, apa yang kita boleh bantu agama, apa yang kita boleh bantu ummah. Itu pada hari ini. Sebab pada hari ini rasional tajuk ni untuk saya kongsi dengan sama, dan pihak Hamasah Syabab bagi tajuk ni pada saya supaya rasionalnya adalah kerana pada hari ini orang berfikir, aku tak ada duit ni, aku tak boleh nak buat ni lah, aku ada duit sikit je ni, tak boleh. Dan sebab tak ada duit, kita berbijaklah, kita rasional. Bukannya kosong sen, kita hanya ada kosong sen. Tak ada duit maksudnya duit kita sikit. Tapi bagaimana duit sikit ni kita boleh tolong orang, bagaimana kita boleh bantu diri kita, dan bagaimana kita boleh percaya dan kita boleh berubah, insya-Allah. Okey, jadi saya nak tanyalah peserta kat sini, saya nak tanya Enta kan. Enta, kalau Enta ada masalah kewangan, Enta rasa apa Enta boleh lakukan dengan duit Enta yang sikit, atau Enta tak ada langsung duit, bagaimana Enta nak bantu diri Enta, atau bantu agama, atau bantu ummah? Kalau tak ada duit biasanya minta tolong orang lain lah. Okey. Kalau dia tak ada duit, dia Enta kata akan minta orang lain lah. Minta duit ke orang lain, dan apa yang Enta akan buat dengan duit tu? Dengan duit tu, basically kalau rasa tak ada duit tu, biasanya isu dia tak ada nak, ada kata shortage, nak memenuhi keperluan dia sendiri lah basically. So bila tak ada tu, kita minta orang lain dan penuhkan keperluan dia kita. Yes. Okey. Maksudnya dekat sini, bila Enta minta duit orang lain kan, pertama untuk kita bantu diri kita sendiri. Okey, dan orang lain tu juga dosa pahala itu datang daripada Allah, dan insya-Allah akan pahala untuknya. Dan mungkin satu hari nanti Enta pula ada duit, dia pula tak ada duit, dia akan minta tolong Enta. Betul tidak? Okey, wallahu alam. Okey, rasional dekat sini saya nak cerita tentang bagaimana duit itu. Pertama saya nak cerita tentang bagaimana kita tak ada duit, kita nak ubah diri kita. Okey, saya ambil tips-tips daripada buku karangan Adam Hu. Okey, tajuknya Master Your Mind. Okey, Master Your Mind and kuasai minda kamu dan tentukan kamu punya pencapaian, destiny. Okey, pertama spesifik. Spesifik ni adalah untuk kamu spesifikkan apa yang kamu nak capai dalam diri kamu.
Okey, spesifik ni maksudnya adalah kamu jelaskan apa yang kamu nak capai. Bukannya kamu nak capai saya nak jadi seorang Islam yang berjaya. Okey, saya nak jadi seorang usahawan yang berjaya. Itu bukannya spesifik. Spesifik maksudnya kamu nak jadi apa? Okey, saya nak jadi seorang doktor. Okey, itu spesifik. Saya nak jadi seorang jurutera, itu spesifik. Saya nak jadi seorang polis, itu spesifik. Okey, bukan saya nak jadi orang kaya. Saya nak jadi orang berjaya. Orang berjaya macam mana? Ada petani berjaya, ada doktor yang tidak berjaya. Jadi itu perlu spesifik. Bila kita dah ada matlamat kita yang jelas, ada matlamat kita yang kita nak, kita dah nampak apa kita nak jadi. Kedua, kita perlu ada strategi. Contoh sebagai seorang usahawan, saya bagi contoh usahawan buah. Okey, bagaimana dia nak jadi usahawan buah yang berjaya? Nah, maksudnya dia dah jadi usahawan, apa spesifiknya usahawan buah, dan dia nak jadi yang berjaya. Perlu ada strategi. Strateginya macam mana? Dia kata dia nak capai keuntungan 1,000 sebulan, strateginya lain dengan bagaimana dia nak capai keuntungan 10,000 sebulan. Dan strategi yang lain juga perlu digunakan anda dia nak capai keuntungan 100,000 sebulan. Dan saya nak tanya, okey, saya tanya ente rasa boleh tak jual buah kita untung 1 juta sebulan? Okey, boleh. Ente kata boleh. Saya tanya ente rasa boleh tak kita capai keuntungan 1 juta sebulan dengan jual buah? Sebab pernah tengok real example, so boleh. Okey, ente kata dia pernah tengok real example, dan saya rasa majoriti kat sini okey, mungkin penonton di YouTube rasa macam mana jual buah boleh 1 juta ni, jual buah apa? Durian king kah? Okey. Jadi pertama kita tengok bagaimana nak capai 10,000. Jual macam biasalah. Ada macam 1,000 jual macam biasa. Dia jual kedai tu kan, dia jual buah, jual macam ni. Bagaimana nak 10,000, tukar strategi. Jadikan buah tu buah kering ke, okay? Jadikan sebagai rojak ke atau jeruk ke. Okey, 100,000 1 juta. Ada tak orang daripada jual buah dapat 1 juta sebulan? Bukan 1 juta sebulan, malah lebih. Saya bagi contoh pengasas body shop. Pengasas body shop ni minyak wangi, okey, yang dan penjagaan diri untuk kulit, untuk rambut, okey. Dan orangnya di UK, dia buat benda tu daripada rumah saja. Okey, dekat dapurnya dia buat eksperimen, dia nak jaga kulit dia dan muka dia. Daripada situ dia dapat explore dan dia jenamakan body shop. Dan sekarang ni body shop ada dekat seluruh dunia. Dan berapa keuntungan dia sebulan? Tak perlu kira lah, lebih daripada 1 juta. Itu bukti strategi yang berbeza untuk capai matlamat kamu yang berbeza. Okey, balik pada itu, tak ada duit ni. Ni kita tak ada duit tapi kita nak capai apa yang kita nak. Okey, dengan tak ada duit. Sebab tu kita nak cerita pada hari ni. Bila kita dah ada spesifik, kita perlu ada strategi. Strategi itu berbeza-beza. Selepas kita ada strategi, kita perlu buat apa? Kita perlu terus konsisten dengan strategi kita. Maksud konsisten kat sini adalah kita tidak macam kita berniaga, bukan kita berniaga hari ni buka, esok tutup, hari ni buka, esok tutup. Dan bukan juga hari-hari buka. Konsisten maksudnya kat sini kita kekal, kita pegang apa yang kita nak capai. Contoh kita nak capai 100,000 sebulan, terus pegang 100,000 sebulan. Aku nak capai, aku nak capai, aku nak capai. Bukannya pertengahan jalan dah, alamak, aku rasa aku boleh dapat 70,000 je lah. Okey, tidak. Kamu boleh ubah diri kamu dan kamu boleh bantu agama kamu, kamu boleh bantu Islam, kamu boleh bantu ummah dengan matlamat kamu yang kamu pegang. Saya nak bantu Syria, saya nak bantu Mesir. Perlu ada strategi bagaimana? Okey, terlibatlah dengan ada pertubuhan-pertubuhan yang membantu mereka. Kita bagi derma, kita macam ni kita bagi talk, atau kita berkongsi apa-apa yang kita tahu tentang Syria, Mesir untuk kesedaran kepada rakan-rakan kita yang mereka perlukan bantuan kita. Janganlah pada satu tahap kita rasa alamak, Syria ni aku tak boleh nak bantulah, tapi Mesir mungkin boleh kot, macam tu. Okey, kita tak konsisten. Itu maksud konsisten. Pada hari ini kita perlu teruskan apa yang kita dah capai. Dengan strategi kita konsisten. Keempat adalah kita tukar bila keempat ni, apabila kita ada strategi, bila kita ada matlamat kita yang jelas, kita ada strategi kita yang baik, kita ada menjalankan dengan konsisten. Keempat ni fasa paling penting, iaitu fasa di mana fasanya adalah kita akan mencapai kegagalan atau kita mencapai kejayaan. Okey, yang kejayaan kita tolak tepi dulu. Saya nak cerita yang kegagalan ni. Kegagalan ni
ada 3 golongan yang belajar daripada kegagalan. Okey, yang keempat ni point ni adalah belajar daripada kegagalan. Okey. Turn a failure to feedback. Okey. Kat sini adalah pertama golongan adalah apabila dia gagal, dia give up dan dia bagi excuse, lame excuse. Contoh dia kata this is too much for me. Okey, ini terlalu susah untuk saya. Saya tak boleh capai lah. Okey, saya rasa saya akan cuba lain kali lah. Okey, lame excuse. Itu maksudnya orang gagal yang pertama. Dia gagal, dia bagi alasan dan dia give up. Dia terus menyerah kalah dan dia tak capai apa yang dia nak capai. Golongan kedua adalah golongan di mana dia gagal dan dia buat balik. Dia mula balik dengan strategi dia yang sama, dia mula balik dengan harapan dia boleh berjaya. Itu golongan kedua. Dia bangun, dia gagal dan dia bangun balik dengan strategi yang sama. Itu adalah golongan yang kedua. Adakah nak jadi golongan kedua? Okey, tak. Kita nak jadi golongan ketiga. Golongan yang macam mana? Golongan yang ketiga adalah mereka di mana mereka gagal dan mereka bangun balik tapi mereka tukar strategi untuk berjaya. Sebab golongan yang kedua ni, mereka tetap tidak berjaya adalah kerana mereka ulang balik strategi yang menggagalkan mereka. Okey, faham tak? Okey. Yang pertama tadi gagal, bagi alasan, give up. Kedua, gagal, bangun balik tapi guna strategi yang sama dan gagal. Bangun balik, guna strategi yang sama dan gagal. Yang ketiga, dia gagal, dia bangun balik, dia tukar strategi dia. Okey, contoh macam usahawan tadi, tukar strategi dia, dia nak berjaya. Okey, contoh kalau melalui mempelbagaikan produk tak berjaya, dia cuba guna sistem, dia minta bantuan untuk ekspor dia punya produk. Okey, mungkin dia akan berjaya. Kalau kita nak jadi seorang doktor, kita nak menjadi seorang polis, kita nak menjadi seorang peguam, kita bangun balik, kita mula balik tapi kita tukar. Macam mana kita nak tukar? Kamu boleh pilih lah. Kamu nak belajar di mana? Saya rasa saya tak boleh nak belajar kat sini. Saya rasa saya boleh lah jadi, saya nak jadi peguam ni, tapi kat sini tak boleh. Saya cubalah. Okey, tukar cara belajar ke, tukar universiti kita ke. Okey, mana yang patut. Kita perlu tukar strategi. Itu yang keempat. Poin yang kelima adalah kamu kena yakin pada diri kamu. Okey, kamu perlu yakin yang kamu boleh. Semuanya bermula pada keyakinan. Okey. Satu lagi ya. Ada apa ni? Mungkin pada hari ini aspek yang saya berdiri sini untuk bercakap tentang lebih kepada agama apa semua. Okey. Ingat, Islam itu adalah menyampaikan kebaikan. Okey? Dan bila kita sampaikan kebaikan, maksudnya kita sampaikan Islam. Okey, dan jika kamu rasa saya pada hari ini saya sampaikan kebaikan, insya-Allah ini majlis ilmu, saya sampaikan Islam, kamu sampaikan Islam. Okey? Dan kalau kamu rasa ini, saya expect ada dengar hadis-hadis sahih, ada dengar ayat-ayat Quran apa semua, ya saya akan sebutlah nanti. Okey, insya-Allah saya akan relate dengan ayat Quran. Saya bukan berdiri semata-mata kat sini untuk saya kongsi tips nak jadi jutawan, bukan. Okey, itu bukan saya punya main untuk saya datang sini, dan saya pun bukannya businessman. Okey, saya nak berkongsi saja, ni berkongsi bagi talk show. Kelima tadi, kita self confident, dan keenam, kita hargai pengorbanan kita. Okey, kita dah ambil masa yang lama, kita nak berjaya dah ni. Okey, bayangkan kamu nak berjaya, kamu ibarat tak menghargai usaha kamu sendiri. Kalau kamu tak hargai usaha kamu sendiri, siapa yang akan hargai? Okey, adakah adik kamu, adakah abang kamu, adakah guru kamu yang akan hargai? Oh, kamu dah berusaha lebih dari ni, tak apalah. Tak, dia takkan macam tu. Okey, kamu sendiri yang kena hargai usaha kamu dan cuba capai. Kamu boleh baca buku ni, buku dikarang oleh Adam Hu dan Stuart. Okey, salah seorang yang buat NLP lah, Neurology Linguistic Program, tak salah saya. Okey, saya baca buku yang tebal ni, bahasa Inggeris. Tajuknya saya dah lupa. Tapi itulah dalam bahasa Melayunya. Dalam bahasa Melayunya, bagaimana nak menguasai fikiran dan bagaimana kamu nak mencapai cita-cita kamu. Itu cukup 6. Dia bagi ni, dalam buku tu ada banyak, saya bagi 6 ni dulu. Bagaimana kamu nak capai kalau kamu tak ada duit. Sebab mereka ni bermula tanpa duit. Okey, Adam Stewart sendiri adalah orang yang tidak pandai, yang miskin. Stewart sendiri macam tu juga, dan mereka bangun dan sekarang menjadi jutawan di Singapura.
dan sebut tentang tak ada duit ni, okey, Hamasa Syabab hari ni. Okey, Hamasa Syabab yang kamu lihat ni, yang panggil saya hari ni, mereka bermula bukannya dengan 10,000 modal. Nazirul, adakah kamu mula dengan 10,000 modal? Okey. Tak. Dia tak mula dengan 10,000 modal. Okey. Dia tak mula pun dengan RM1,000 modal. Okey. Saya sendiri, kami sendiri, Mr. The Allshed, bukannya bermula dengan 100,000 modal. Bukannya bermula dengan 10,000 modal. Kami mula dengan kosong sen. Hamasa Syabab sendiri kosong sen. Okey, pinjam kamera, okey, minta kamera family, buat video. Okey, Hamasa Syabab buat video. Sebelum datang sini saya tanya diorang, dah lama ke jadi penulis ni? Okey, Afiq, tanya Nazirul, dah lama ke edit video ni? Tak, waktu kat Intech dulu. Waktu kat Intech dulu umur mereka 19, 20. Macam tu. Itu maksudnya dia dapat tahu potensi diri dia. Faham tak? Dan dia bermula dari situ. Afiq pinjam kamera, Nazirul pinjam kamera, mula buat video, video kelas lah. Dia kata, dia ceritakan saya buat video kelas. Dan lepas tu jadi hari ni sebuah company yang belum lagi besar, insya-Allah akan jadi sebuah company besar, menguasai syarikat perfilman pada hari ini, mengubah dunia perfilman pada hari ini. Dan kami juga Mr. The Allshed bercita-cita untuk mengubah dunia perfilman pada hari ini. Dan kami bermula daripada bawah. Pinjam kamera, kami buat video, ada permintaan, tolong buat lagi kan, kita nak kongsi dakwah ni, kami buat. Dan alhamdulillah, hasilnya kami ada beberapa alat yang boleh buat filem pendek. Okey, kamu boleh tengok dekat page kami Hamasa Syabab sendiri daripada kamera pinjam. Sekarang ada kamera sendiri, kamera yang sedang merakam video ni. Okey, belakang banyak tu, yang tengah-tengah gambar tu. Dia ada road, okey, ada lampu, ada studio sendiri. Dan saya sekarang bekerjasama dengan mereka di Foresight. Okey, cermin mata ni pun sebenarnya ditaja oleh Foresight sendiri. Okey, saya tak pakai cermin mata, saja pakai hari ni. Okey, itu kamu kadang-kadang kita tak dapat apa yang kita nak sebab kita tak selahkan potensi diri kita. Kita tak tahu apa potensi diri kita. Saya sendiri 5-6 tahun dulu, 3-4 tahun, 5-6 tahun dulu, tak tahu yang saya boleh bercakap di hadapan orang ramai. Orang ramai ni depan ni, saya tak tahu saya boleh bercakap. Okey, mereka tak tahu yang Afiq tak tahu yang dia boleh menulis. Nazirul tak tahu yang dia boleh mengedit video, dan mereka boleh manage syarikat. Dan hari ni kita ada salah seorang vlogger juga, okey, saudara Izzat Roslan, okey. Dan saya percaya Abang Izzat Roslan, abang memula dengan modal 10,000 ke untuk menjadi vlog? Tak. Dia tak bermula dengan modal yang besar. Mana dapat kamera pertama? Pinjam. Kamera pinjam. Dan hari ni Izzat Roslan seorang vlogger yang saya kira berjaya. Okey, mereka panggil talk sana sini. Diorang dapat rezeki daripada itu. Dan saya dapat rezeki juga daripada Mr. The Allshed sendiri. Kami bermula daripada bawah, Hamasa Syabab sendiri bermula daripada bawah. Okey, dan insya-Allah kalau kamu membantu jalan Allah, Allah akan bantu kamu. Okey, dan Allah akan meneguhkan kedudukan kamu. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Okey, surah Muhammad ayat 7. Okey, kamu boleh rujuk. Kalau kamu bantu Allah, Allah akan bantu kamu dan Allah akan teguhkan kedudukan kamu. Okey, bantu jalan Allah ni bukannya kita rigid, kita jangan fikir rigid. Kita bantu diri kita, okey, dan kita insya-Allah kita boleh bantu orang lain. Okey, kalau kita dah berjaya kelak, kita boleh bantu orang lain. Dan orang lain kelak boleh bantu orang lain, itu. Okey. Jadi pada hari ini itulah, kalau duit ni bukan lagi masalah. Sebenarnya kita nak bermula apa-apa, kita tak perlukan duit. Okey. Duit itu adalah satu keperluan untuk kita hidup. Tapi sebenarnya untuk kita capai apa yang kita nak, kadang-kadang kita tak perlukan duit. Apa yang perlu ada adalah kita cari potensi diri kita, kita manfaatkan sepenuhnya, insya-Allah. Jadi masa saya diberi masa dah 20 minit, okey? Betul lah Nazirul, 20 minit, okey? Jadi sebelum saya akhiri, okey? Saya nak tanya pada audiens lah, okey? Kalau esok, boleh tak esok kamu buktikan pada saya yang kamu tak boleh buat apa-apa? Enti boleh tak enti
cakap pada saya kan, beri bukti yang esok NT tak boleh buat apa-apa untuk ubah diri NT. Soalannya, okey, esok nak berubah ni. Okey, tapi cuba NT boleh tak NT bagi alasan yang NT kata aku tak boleh berubah lah esok. Tak ada. So insya-Allah boleh berubah. Okey. Abang Izzat Roslan, okey. Boleh tak bagi proof kat saya, proof kat audience layanan yang esok tak boleh jadi lebih baik? There's always a way. Sentiasa ada jalan. Okey. Sentiasa ada jalan. Kalau kamu tak boleh bukti pada diri kamu yang esok kamu tak boleh berjaya, jadi masih ada jalan. Kamu cuba cari potensi diri kamu. Anda kata esok tak boleh, lusa. Kalau lusa kamu tak boleh buktikan yang kamu boleh berjaya, okey, jadi masih ada jalan. Mungkin esok kamu mencapai kejayaan. Mungkin esok kamu mula buat blog dan blog tu jadi viral. Angel pakai Gucci melalui penulisan sentuh hati-hati manusia. Hilal Ashraf melalui penulisan sentuh hati-hati manusia. Mungkin bermula daripada situ. Okey. Dan sebelum akhiri, masa pun dah tinggal sikit, saya tanya 3 soalan. Okey, 3 soalan untuk kamu bawa balik, jawab kat rumah lah. Okey, lepas habis talk ni nak jawab pun tak apa, tapi kita tak record lah. Okey, ni personal. Soalan pertama, adakah puas? Okey, adakah antum rasa, kamu semua rasa yang kamu sudah puas mencapai apa yang kamu nak pada usia ni? Okey, saya pada usia 20 tahun sekarang saya tak puas. Saya nak capai lagi, sebenarnya banyak lagi saya nak capai. Okey, soalan pertama tu, adakah kamu pada usia sekarang kamu dah puas dengan apa yang kamu capai? Soalan pertama. Soalan kedua, okey, adakah kamu masih nak berada pada takut hari ini? Okey, adakah kamu masih nak berada sebagai seorang mahasiswa yang biasa-biasa saja pada hari ini? Adakah kamu nak jadi seorang yang usahawan yang biasa-biasa saja pada hari ini? Adakah kamu nak jadi seorang editor, penulis yang biasa-biasa saja hari ini? Okey, kamu cukuplah pada dah berpuas hati dah. Aku tak nak pergi jauh lagi lah. Aku nak macam ni cukuplah. Dan soalan ketiga, adakah lepas kita jalani proses provok ni, kita buat berfikir, ada yang mungkin ada yang terfikir lah aku boleh. Soalan ketiga, adakah duit masih lagi menjadi masalah untuk anda jadi lebih baik, untuk anda lebih berjaya, untuk anda bantu diri anda, untuk anda bantu ummah, untuk anda bantu Islam? Okey. Soalan ketiga tu mungkin kita boleh jawab lepas ni. Kalau betul ada masalah, lepas ni kita boleh talk, boleh jumpa saya ke, jumpa Nazirul, jumpa Afiq, okey, jumpa minta pendapat Abang Izzat sendiri ke. Okey, duit ni saya rasa duit ni masih lagi lah. Saya nak berubah ni tapi saya kena ada duit lah. Cuba bagi tahu, kita personal insya-Allah dan kita tolong. Okey. Sekian itu saja perkongsian saya pada hari ini, sesi outbox yang kedua. What if money not yang kedua, yang ketiga. Yang pertama saya tak tengok lah ni. Yang kedua Hafiz Zazlan itu, dan ini yang ketiga. Dan saya tahu dah lewat, ramai yang nak balik, ada KTM apa semua. Saya sendiri nak balik jauh, ni Tanjung Karang. Okey, itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah dah datang 2 sesi outbox. InsyaAllah banyak pengisian yang dapat dan memperbetulkan balik segala misconception dalam hidup ni. And InsyaAllah nak lebih banyak berbincang tentang idea dan nak ubah pemikiran, InsyaAllah. So jemput datang ramai. Okay, first of all, thanks to Hamasa Shabab for organising this event, the Outbox event. I thought it was really great because dia macam satu platform untuk orang memberi idea, something like TED Talk, and walaupun tak ramai datang, tapi I think it's something that I would suggest that every youth, should come and experience what I've experienced. Is actually a good thing. So, first thing, to Hamasa Shabab, keep it up. And for everyone out there, you're missing a whole lot of things. So make sure for the next box session, you guys try to make time to come to this event, inshallah. Okay.